Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kerana pada hari ini kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk menambahkan sedikit sebanyak ilmu pengetahuan untuk kita menjalani kehidupan dengan lebih cemerlang dan untuk kita membentuk masa depan yang lebih gemilang. Dan kunci kepada semua perkara itu ialah keinginan kita untuk membuat perubahan. Apabila disebut perubahan, dia bertitik tolak daripada keinginan dalaman untuk dapatkan yang terbaik. Dengan perkataan lain, apabila kita nak berubah, kita kena nampak ataupun kita nyatakan kepada diri kita aspek apa yang kita nak berubah. Bila akan berubah? Sampai bila akan berubah? Siapa orang yang kita boleh minta pertolongan untuk membantu perubahan? Dan yang pasti, perubahan yang berlaku pada diri kita itu, jika dia tidak tekal, ia tidak berkekalan, dia akan balik kepada asal. Dia tak berubah sebenarnya, hanya untuk jangka waktu yang tertentu sahaja. Apa yang kita nak ubah? Yang pertama, yang paling penting sekali, iaitu kita ubah persepsi diri kita terhadap sesuatu. Persepsi ini bermakna tanggapan kita. Kita lihat bagaimana perkara tersebut. Bertitik tolak daripada persepsi ini akan membawa suatu rangsangan dalaman untuk bertindak sebagaimana yang kita fikirkan. Contoh, pada pagi ini, kita berkali-kali mengejutkan anak kita solat. Selagi dia tak bangun, kita rasa tak selesa. Malah berkali-kali kita ke biliknya untuk memastikan dia dah masuk bilik air dan dia mengangkat takbir selepas itu untuk solat subuh 2 rakaat. Mengapa kelakuan kita buat demikian? Sebab persepsi kita, tanggapan kita, kita wajib memastikan anak kita solat kerana kita akan dipertanggungjawabkan kalau anak kita lalai solat, terutama dia masih berada di dalam jagaan kita. Disebabkan persepsi demikianlah, kita memastikan dia dengan apa cara, hatta menjerus air dan sebagainya. Tetapi kalau kita bersikap, ibu bapa, aku dah gerak sekali, tak bangun, kaulah punya cerita, aku dah selesai. Ataupun tidak merasakan ini tanggungjawab akan ditanya nanti, di akhirat nanti. Maka ibu bapa tersebut buat tak kisah saja. Dan ini menjadikan kelakuannya tidak mengutamakan. Walaupun dia pak lebay, walaupun dia semasjid tak tinggal, si ayahnya, tetapi persepsinya terhadap perkara itu terhadap anak yang menyebabkan dia tak kisah anak dia solat ataupun tidak. Malah lebih malang, kita sentiasa jumpa dengan pelajar-pelajar yang kadang-kadang boleh timbul kesedaran keinsafan di tingkatan 5. Ada saya dengar satu rakaman yang dihantar kepada seorang guru. Anak ini mula nak timbul kesedaran untuk berubah. Berkali-kali dia hantar suara mesej kepada rakaman suara kepada gurunya. Dia kata, tolong cikgu, tolong ajar saya solat cikgu, tolong ajar saya solat cikgu. Walhalnya kita ingat dia pandai-pandai solat dan dia solat. Rupanya lama dah dia tak solat, dia dah tak pandai solat. Maka itu dia tanggungjawab kita. Apa yang saya nak bawa di sini, para guru sekalian, bimbinglah anak-anak kita untuk perubahan. Perubahan dari segi apa? Saya contohkan tadi ialah solat. Balik kepada persoalan kita tadi. Pertama, kita nak ubah persepsi. Contoh lain, kalau kita tengok persepsi ini berubah, bagaimana kita melihat
kerja kita sekarang, tanggungjawab kita sekarang sebagai seorang guru, melihat bahawa kebolehan, potensi yang ada pada anak-anak murid kita, semuanya boleh diperkembangkan, semuanya boleh dibangunkan. Maka persepsi kita mesti ada cara membangunkan potensi mereka. Maka ini akan merangsang kita mencari pelbagai kaedah untuk menangani anak-anak pelajar yang demikian. Tetapi kalau persepsi kita mudah saja, aku dah mengajar, ya, ikut engkau lah nak jadi apa. Aku dah beri nasihat. Maka apabila berlaku suasana pelajar-pelajar yang tak minat belajar, tidur dalam kelas, kita pun cepat fed up ataupun kita tak ambil tindakan kerana dah kata aku dah lepas perkara tersebut. Tetapi bagi cikgu yang melihat kesiannya anak ini, kesiannya murid ini, jika tidak dirangsang, jika tidak diberi nasihat, jika dibiarkan, maka dia akan berterusan dengan keadaan demikian. Maka guru ini dengan penuh kreatif, dengan pelbagai cara, dengan pelbagai pendekatan, cuba untuk membantu pelajar ini kerana dia merasakan bahawa pelajar ini boleh dibangunkan potensi dengan pelbagai cara. Soal dia malas, dia tak hormat pada cikgu kadang-kala, dia janji nak buat tapi tak buat. Itulah dia lumrah kehidupan anak-anak sekarang ini, remaja sekarang ini. Kita tak boleh nak mengharapkan anak-anak yang kita didik itu baik semuanya. Kita tak boleh nak harapkan jadual yang dibagi kepada kita itu kita dapat kelas A semuanya. Kita tak boleh nak harapkan sekali kita nasihat kepada anak murid kita seterus dia berubah. Ya, sebab itulah dia ciri manusia. Sentiasa lupa, sentiasa lalai, perlu diperingatkan. Siapakah orang yang nak peringatkan? Tidak lain dan tidak bukan insan yang bernama guru. Justru mari kita betulkan persepsi kita terhadap anak murid kita. Dan kita kaitkan pula, iaitu kita melaksanakan tugas dengan baik. Persepsi kita bahawa kita dapat jawatan sekarang. Kita jadi cikgu. Lama dah jadi cikgu. 20-30 tahun dah jadi cikgu. Daripada grade 41. Meningkat pada 44, 48, 52, 54. Ini bermakna kita telah meningkat daripada tahap ke tahap. Patutnya usaha kita juga semakin meningkat untuk menjayakan bidang pendidikan. Bagi orang yang persepsinya betul bahawa kerja buat aku adalah amanah. Kerja buat aku akan ditanya nanti. Kerja buat aku mesti aku sempurnakan. Kerja buat aku mesti berkualiti. Kerja buat aku, kalau aku nak tengok orang lain ajar anakku sebaik yang mungkin, maka aku juga akan menjadi guru yang sebaik yang mungkin untuk mengajar anak orang lain. Jika persepsi ini ada di dalam pemikiran guru-guru, maka dia akan merangsang menjadi guru-guru yang penuh tanggungjawab. Tak nak buang masa, tak nak mengajar sambil lewa, tak nak melepas batuk di tangga, tak nak menyerahkan kepada orang lain tugas kita, dan tak nak membuat sesuatu yang kita tak nak orang buat sesuatu kepada kita ataupun kepada anak-anak kita. Saya tertarik dengan ungkapan yang menyatakan ajarlah sebaik yang mungkin anak orang lain. Kerana jika kamu mengajar anak orang lain sebaik mungkin, insya-Allah Tuhan akan mempertemukan anak kamu dengan guru yang lebih baik daripada kamu yang menyebabkan anak kamu jadi cemerlang. Tetapi ingat, jika kamu mengajar sambil lewa, kamu mengajar tak bersungguh anak-anak, kamu mengajar tidak dengan hati yang penuh, maka tahulah Tuhan mempertemukan anak kita dengan guru yang lebih teruk daripada kita, yang menyebabkan sepatutnya anak kita berjaya, anak kita berpotensi, tetapi anak kita terus malap dan tidak berjaya. Dan itulah satu konsep yang kita bawa dalam hashtag kita, iaitu apa yang kita semai, itu yang kita akan tuai. Kalau kita semai itu kesungguhan, keyakinan,
komitmen yang tinggi terhadap tugas, kerana persepsi kita betul tugas adalah tanggungjawab, maka insya Allah yang kita akan tuai nanti kebaikan. Apa itu kebaikan? Pahala yang berganda, pahala yang berkekalan. Kita akan dikenang, kita meninggalkan satu legasi yang bermakna kepada sekolah kita, tempat kita bertugas. Walaupun dah pencing, legasi tersebut kekal dalam ingatan orang lain. Itulah makna sebenarnya. Walaupun begitu, bukan kita nak perkara tersebut, ya, bukan kata kita nak suruh orang puji dan sebagainya. Tetapi sewaktu kita diberi peluang ini, ayo mari kita jadi insan yang bermanfaat, dan insan bermanfaat inilah yang disebut, yang disabdakan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang terakhirnya, persepsi kita, anggapan kita terhadap kehidupan kita ini menentukan langkah kita. Sekarang kita berumur berapa? Pada guru yang muda berumur 30-an. Kalau boleh nak panjang lagi hidup. Biasa ada yang meninggal dalam perjalanan belum pencing. Tetapi mungkin tak sampai 10%. 90%-nya akan sampai ke umur pencing. Bermakna kita melangkah 30 tahun lagi. Oleh itu, kita jadikan kehidupan ini semakin baik. Menjadikan kehidupan ini berada di landasan yang betul. Begitu juga yang umur 40 pertengahan. Kita pandang ke belakang, kita tengok apa silap kita sebelum ini, kita baiki untuk kita melangkah ke depan. Bagi yang berumur 50-an menjelang 60-an, ini waktu yang sangat kritikal. Kalau peratusan meninggal sebelum pencing, di umur ini yang paling ramai yang meninggal sebelum pencing. Kalau yang dapat terus, alhamdulillah. Oleh sebab itu, pada waktu ini kita telah pun bercucu, kita telah melalui satu pengalaman yang jauh, bekerja umur 20-an, sekarang dah 50-an, maknanya 30 tahun, kita dah dengan ada ilmu, kita jadi guru kanan, penolong kanan, pengetua dan sebagainya. Matangnya kita dalam kehidupan ini, marilah kita memanfaatkan kematangan tersebut. Mudah-mudahan kita memberikan jasa kepada orang lain. Selamat bertugas cikgu-cikgu, selamat bertugas para EKP. Sehari dua dalam masa seminggu lebih kurang lagi, itu 10 hari ini, ya kita bersedia untuk menerima pelajar-pelajar 15 hari bulan dan 22 hari bulan. Buatlah persiapan, gunalah masa berada di sekolah. Lapang sekarang tidak ada murid, hanya tingkatan 5 dan 6. Gunalah untuk perkara-perkara yang bermanfaat, terutama meningkatkan ilmu pengetahuan. Selamat bertugas, selamat biasakan yang luar biasa. Pakak gatem, biar jadi apa yang kita semai, itu yang kita akan tuai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi.